ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Firman Allah Ta'ala, Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang menyahut orang yang terdesak apabila diserunya? Surah An-Naml ayat 62. Yakni Allah memaksamu sampai engkau menyerunya. Dan memang dia suka orang yang mengulang-ulang seruan kepadanya. Dia telah menutup semua pintu-pintu di hadapan mukamu, sehingga akhirnya engkau terpaksa berdiri di hadapan pintunya. Para pecinta Allah melihat pintu pendekatan itu terbuka. Umpama sang ibu menutup pintu rumahnya di muka anaknya, lalu dipesankan tetangga supaya jangan membuka pintu mereka terhadap anaknya itu, kerana ada sebab yang dimaksudkannya. Anak itu pun terus duduk menangis menyesal atas kesalahannya. Bila dia pergi ke pintu mana pun didapati pintunya tertutup di mukanya, maka terpaksalah dia kembali lagi ke pintu rumah ibunya. Begitulah kiasannya, iaitu Allah Ta'ala menyempitkan takdir ke atas hambanya, supaya sang hamba itu akhirnya kembali kepadanya dan tiada menggantungkan hatinya kepada siapa pun dari manusia. Wajarlah bagi seorang fakir yang sebenar tidak sampai menuntut belas kasihan dirinya sendiri. Dan kalaupun sudah mesti dia menuntut, maka hendaklah dia menuntut sekadar yang mencukupinya sahaja. Seandainya dia mendekatmu kepadanya dan dia, yakni Allah, menimpakan bala ke atasmu, maka hendaklah engkau menikmati bala itu. Kalau tidak, dia akan menyibukkan dirimu dengan bala itu. Kegemaranmu kepada sesuatu akan mengkocar-kacirkan pendekatanmu kepada Allah Ta'ala dan bersabar atas bala. Siapa yang tiada takut kepada Allah Ta'ala, nyatalah dia tidak punya akal. Satu negeri yang tiada pemerintah akan hancur, sama seperti kambing yang tiada pengembala akan dimakan serigala. Agama itu ialah takut, dan siapa yang takut bertolak di awal malamnya, tidak perlu berhenti di mana-mana, malah terus berjalan hinggalah sampai. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita menjelaskan tentang bahawa antara sifat orang beriman sentiasa sibuk melakukan kebaikan dan sentiasa menjadikan dirinya memberi manfaat kepada manusia, bukannya ingin menangguk manfaat untuk dirinya. Dan kita juga telah menjelaskan tentang peri pentingnya memutuskan segala sebab musabab dalam hati kita. Walaupun kita melakukan secara usaha kita berusaha untuk itu dan untuk ini, tetapi hati kita tidak bergantung pada usaha. Kita mengetahui usaha ini cuma jambatan ataupun ikhtiar. Hakikat pemberian, hakikat sekatan, hakikat apa yang kita dapati dan apa yang kita dihalangi, semuanya ialah dengan takdir Allah. Dan kita diminta supaya senantiasa bersabar dengan setiap ujian Allah, tidak mengeluh dengan makhluk, tidak mengeluh dengan diri sendiri,
bukan tidak melihat bahawa apa yang berlaku itu tanda kecelakaan dan kehancuran kita, tapi melihat dan memahaminya dengan sunnah kauniyah atau dengan sunnatullah. Wah, ini ujian Allah kepada seorang hamba. Bila seorang hamba itu mampu untuk bersabar dengan ujian Allah, maka dia akan melihat takwin yang telah kita jelaskan. Dia lihat hikmah, dia lihat ilmu Allah di situ. Kenapa Allah ditakdirkan begitu, begini. Dia nampak perjalanan hidupnya, bahawa Allah inginkan kebaikan kepadanya di sebalik segala takdir yang keras, di sebalik segala takdir yang pahit, di sebalik segala takdir yang tidak disukai olehnya. Kerana dia sabar dengan takdir tersebut, maka Allah Ta'ala tunjuk apa hikmah dia, apa sebabnya. Kalau seorang tu tak kahwin, dia nampakkan hikmah kenapa dia tak kahwin. Kalau seorang tu tak ada anak, dia nampakkan hikmah kenapa dia tak ada anak. Kalau seorang tu tak ada anak perempuan, diperlihatkan hikmah kenapa dia tak dapat anak perempuan. Kalau seorang itu miskin, dilihat hikmah kenapa dia miskin. Kalau seorang itu sakit, diperlihatkan hikmah kenapa dia sakit. Kalau dia perolehi atau tidak perolehi sesuatu, dia mula menyadari tentang kebaikan. Maka ini disebut sebagai takwin. Yang ini dipaham apa dia perjalanan takdir Allah Ta'ala kepadanya. Maka ketika itulah dia akan melihat rahmat Allah, kasih sayang. Bukankah kasih sayang itu perkara yang paling bernilai sekali? Seorang melihat hadiah sebagai tanda kasih sayang, seorang yang melihat perbuatan itu dan ini sebagai tanda kasih sayang, dengan seorang yang melihat kepada hakikat kasih sayang. Ada orang dia melihat kasih sayang sebab dapat hadiah. Suami dia beri hadiah anniversary lah, suami dia beri hadiah hari jadi lah, suami dia beri hadiah sebab dia itu ini. Maka dia menilai hadiah itu sebagai tanda kasih sayang. Ada orang yang dilihat, dia memang suami dia tak bagi hadiah, tapi dia tahu suami itu sayang pada dia, maka dia tak perlukan hadiah. Maka tak perlu suami dia ingat hari jadi dia, tak perlu suami dia ingat ulang tahun perkahwinan dia. Cukup dia melihat bagaimana suaminya memberikan, menterjemahkan segala kekasih sayang itu dalam hidup, maka itu jauh lebih bermakna. Ramai mana orang yang gembira dengan hadiah akhirnya berduka cita. Ramai mana orang bergembira dengan tanda-tanda akhirnya kecewa. Bab kata pepatah Melayu, guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Maka akhirnya dia kecewa, kerana dia cuma melihat tanda berbanding yang melihat hakikat. Maka dalam hidup seorang melihat ada anak tu tanda dia bahagia, ada harta, ada itu tanda. Tanda bukan segala-galanya. Tanda hanya untuk menenangkan nafsu syahwat, tidak lebih pada itu. Seorang yang saya katakan mendambakan hadiah suami, hanya mendambakan syahwat hadiah. Tapi kalau dia tahu suami dia sayang dia, maka dia tak perlu hadiah ni. Cukuplah suaminya sebagai hadiah. Macam peristiwa perang Hunain. Bila Nabi SAW balik perang Hunain, maka Rasulullah membahagikan harta ghanimah. Diberikan kepada orang Mekah dengan jumlah yang banyak, diberikan pada orang Quraisy, tidak diberikan pada orang Ansar. Maka orang Ansar bersedih. Yang pertama, berfikir kenapa Rasulullah SAW beri kepada orang Mekah, tak beri pada kita yang dah lama bersama Rasulullah. Ini orang Mekah yang baru masuk Islam 3-4 hari. Kenapa Rasulullah SAW? Kata tanda tanya yang ada pada hati orang Ansar. Barangkali Rasulullah SAW dah lupakan kami. Dan melihat pula latar belakang Rasulullah ialah penduduk Mekah. Barangkali Rasulullah akan menetap di Mekah, maka kita orang balik tanpa Rasul. Maka orang Ansar bersedih. Maka Nabi SAW memahaminya. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan orang-orang Ansar dan berkata, apakah kamu tidak redha orang lain membawa pulang harta benda, kamu membawa pulang Rasulullah? Artinya Rasulullah tetap akan tinggal di Madinah bersama kamu, wahai orang Ansar. Maka di situ orang Ansar sedih, gembira, kerana mereka dapat lebih daripada orang-orang Mekah, iaitu Rasulullah SAW. Sama juga kita,
Tuan-tuan, kita terlalu leka dengan tanda. Kalau seorang tu tak buat macam tu, kita rasa dia tak sayang kita, dia itu tak ingat kita. Tapi kalau kita tahu bahawa dia tak perlukan tanda ni untuk tunjukkan kita dia sayang pada kita. Bila kita faham benda tu, maka kita akan lihat rahmat Allah. Maka seorang hamba dia tak perlu melihat tanda Allah sayang dia dapat anak, tanda Allah sayang dia dapat pasangan, tanda Allah sayang dapat harta. Bukan itu. Tapi dia melihat bagaimana Allah Ta'ala tetap menjadikan dirinya taat kepada Allah, istiqamah dalam ketaatan. Itu pemberian Allah yang paling agung, yang selalu kita tekankan tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Tidak lain, bukan sibuk dengan segala perkara-perkara ini, tapi sibuk dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang ditanya oleh Allah dalam kubur sehinggalah daripada mahsyar ialah ketaatan. Tidak ditanya tentang anaknya, hartanya, tidak ditanya tentang keturunan, nasabnya, tapi amalannya. Amalannya, ketaatannya. Ia benar. Sama ada ketaatannya dalam hartanya, pada anaknya, tapi hakikatnya ialah taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian sesudah kita jelaskan perkara tersebut sebagai satu ulangan, kata Syekh Abdul Qadir, bacalah firman Allah, amman yujibul muttarra iza da'ah. Siapakah lagi kalau bukan Allah yang kamu akan bergantung harap dan berdoa padanya ketika mana kamu dalam kesempitan? Allah sebut ini hakikat manusia. Kita walau bagaimana baik dengan ramai orang, banyak kabel, kenal orang tu, kenal orang ni. Begitu cara kita bina kehidupan untuk selamat. Kita akan kenal orang ni, kenal orang tu, supaya perjalanan hidup kita selamat. Tiba-tiba kita akan dapati, dan semua manusia akan melalui ini. Dia akan melihat segala asbab, segala apa yang diharapkan mengamankan dia, memenuhi keperluan dia, semuanya terputus. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa taqatta'at bihimul asbab. Maka terputus segala sebab. Akhirnya manusia akan berada pada satu waktu. Setiap orang akan ada waktu ini. Ada orang yang berulang kali, ada yang mungkin cuma sekali, tapi dia akan lalui. Apa dia? Ketika mana seluruh manusia akan tutup pintunya, dengan maksud seluruh makhluk tidak boleh menolong dia, membantu dia. Akhirnya ketika itu dia rasa bersendirian, walau dikelilingi oleh anak dan segala keturunan, oleh keluarga dan segala taulan, oleh manusia dan segala bantuan, dia dapati dia seorang. Ketika itu dia mengetahui bahawa yang perlu dipohongnya ialah Allah. Ada orang, saya katakan berkali-kali berlaku benda ni. Ada orang, katakan dia sekaya-kaya manusia. Bila kita baca kisah Lenin waktu mati dia, ni Stalin, Lenin, pokok komunis, tak percaya Tuhan. Lenin ketika mana nak mati, maka dia mengakui ada Tuhan. Kerana ketika itu dia tahu segala bala tenteranya tak boleh tolong dia ketika dia sakit. Maka naluri yang Allah ciptakan manusia untuk ingat Allah, terkeluar benda tu, nak ataupun tidak, untuk mengakui tetap ada Tuhan. Begitu manusia. Sampai waktu kita akan dapati, kalaupun saya katakan orang tu tak berkali-kali lalui benda ni, ni sekaya-kaya manusia tiba dekat sakit, nazak, doktor-doktor walau bertungku lumus, dia pun belanja duit punya banyak, akhir dia tahu bahawa tidak ada harapan sembuhnya. Maka apa yang dikatakan waktu itu? Allah, selamatkan saya. Allah, peliharalah saya. Allah, berilah afiat pada saya. Maka kata Allah, siapa kalau bukan Allah? Namun Syekh Abdul Qadir menafsirkan ayat ini untuk orang beriman menghayatinya dengan sebenar makna. Tadi kita sebut penafsiran secara umum pada semua manusia. Setiap manusia akan mengakui hal ini. Tapi bagi orang beriman yang sudah pun ada asas iman, asas tauhid dalam dirinya, tapi disebabkan kelalaiannya dengan nafsu syahwat, dengan dunia, dengan kawan, dengan keinginannya,
Namun iman dia umpama tambatan tali bagi sebuah kapal di pengkalan, di pelabuhan. Dia masih ada iman. Maka Allah SWT, bila Allah beri seseorang itu iman, maka Allah Ta'ala tak akan sia-siakan dia. Kerana bila Allah beri iman, itu tanda Allah sayang. Bila mana Allah sayang, Allah jaga. Umpama kita lah, kalau ada benda kita sayang, walau sesekali kita leka macam mana pun, kita akan jaga benda ni. Ketika mana datang seorang kata, saya nak belilah benda ni, tak boleh, saya sayang. Walaupun kita tak guna. Sebab ternyata kita memang sayang benda ni. Allah tak akan beri iman melainkan pada hamba yang disayang. Di sebalik kelalaian seorang hamba, di sebalik tenggelamnya dalam permainan dunia dan tipu dayanya, di sebalik dia leka dengan syahwat dan keinginannya, tapi dia masih ada iman, maka Allah akan kembalikan dia pada iman dia yang sebenar. Maka apa yang Allah lakukan padanya? Allah timpakan kepadanya ujian. Allah timpakan kepada ujian sehingga sampai peringkat dia melihat ujian itu sebagai nikmat, dan dia melihat betapa faedahnya ujian ini. Ini bagi orang yang ada iman. Sebab itu para ulama menyebut, bila orang beriman itu dia diuji, maka dia sedar dia ada iman. Ketika itu dia akan nampak 8 perkara dalam diri dia. Dia akan nampak. Wa imma dia akan nampak 8 perkara ini secara penuh atau secara berperingkat. Dia akan nampak. Yang pertama, bila ujian mengenainya, yang saya katakan bila seorang ada iman, tanda Allah sayang. Sejauh mana pun dia leka, sejauh mana pun dia lara, dia akan kembali pada fitrah ini. Dia akan kembali. Kerana dia ada iman. Kalau orang tu kafir, Allah tak beri dia. Orang bila ada iman, Allah beri dia. Sejauh mana pun saya kata dia lara. Walaupun pernah dia bunuh 99 orang, even 100 orang. Walaupun pernah dia berzina, walaupun pernah dia mencuri, walaupun pernah dia riba, walaupun pernah dia itu dan ini. Bila dia ada iman, ditarik kembali dia kepada nilai kasih sayang Allah. Maka dia akan melihat, bila datang ujian yang berat, akhirnya dia memahami, demikian Allah Ta'ala yang pertama, demikianlah Allah Ta'ala menghapuskan dosa dia. Dia sedar, dia akan sedar. Waktu datang ujian demi ujian, maka dia pun faham dengan iman dia tadi, berkata-kata, kerana kamu banyak dosa, kerana kamu terlalu banyak dosa, kerana kamu terlalu banyak salah, kerana kamu terlalu banyak maksiat, kerana kamu terlalu banyak leka, maka datang ujian ini untuk ampunkan dosa kamu. Dia nampak satu. Siapapun yang kesudahan setiap ujian, dia melihat Allah Ta'ala nak ampunkan dosa saya, nak kafarahkan dosa saya, ini kerana dosa saya, maka dia kembali pada fitrah dia. Yang kedua, kata ulama, bila seorang diuji sampai peringkat dia tahu dia tak ada helah lagi, dia tahu bahawa tak ada ikhtiarnya lagi, tidak ada jalan keluar secara asbab-asbab keduniaannya, maka dia mengetahui Allah nak mengangkat darjat dia. Allah sedang angkat darjat. Barangkali Allah nak angkat darjat kita, sebab kita dah leka, kita dah lalai. Maka Allah nak jadikan ujian ini sebagai pengampun dosa dan angkat darjat, kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selama ini yang didambakan kedudukan di sisi manusia, semua orang duk sibuk cari kedudukan di sisi manusia. Kali itu mereka nak cari like manusia, suka manusia, komen-komen baik manusia. Tentang kita duk sibuk cari kedudukan di sisi manusia, sehingga kita lupa kedudukan di sisi Allah yang kita patut cari. Maka bila datang ujian, boleh kita tahu bahawa Allah nak letak kita dalam kedudukan di sisi Allah. Di sisi manusia kita dah tak laku. Kita dulu ada jawatan, sekarang pencing. Kita dulu orang kenal, sekarang tak terkenal. Kita dulu ada benda, orang nak urung kita macam semut urung pada gula. Hari ni tak ada benda tu. Kalau orang hari tu kaya, orang hurung dia. Ada jawatan orang hurung dia, umpama hurung semut-semut pada manisan. Kan dia tak ada apa dah. Dia dah tak kuat macam dulu. Dia dah tak ada harta macam dulu. Dia tak glamour macam dulu. Dia tak terkenal macam dulu. Maka ketika itu baru dia tahu apa yang patut dicari kedudukan di sisi Allah. Yang saya katakan, saya dan tuan-tuan, terlalu leka untuk hal ini. Sebab kita siang malam cari kedudukan di sisi manusia. Duduk mengadap Facebook siang malam. Mana kedudukan aku di sisi manusia ni? Berapa like aku dapat ni? Berapa ramai orang suka aku ni?
Tu si amalan untuk nilai ukuran respon baik orang pada kita. Tu yang kita takut, kita nak. Kalau dia respon tak baik, kita mula takut, mula goyang. Akhirnya datang ujian-ujian Allah. So, kita tahu kesibukan kita memburu kedudukan di sisi Allah. Siapa yang duk sibuk cari kedudukan di sisi Allah, maka Allah tak akan biarkan dia berada di bawah, dia angkat. Siapa yang duk sibuk cari kedudukan pada manusia, Allah akan jatuhkan dia dari manusia. Bukan dari Allah je yang merupakan asasnya. Manusia yang didambakan dia pun dia akan jatuh. Tuan-tuan, kita dah baca, dah tengok orang yang penuh glamour, yang follower juta-juta, akhirnya tak ada followers, habis. Orang yang dikenali, terkenal, akhirnya dia berada di bawah jabatan, berada di tempat yang tak, paling orang tak nak ingat. Gelandangan, ada dalam penjara. Dia dulu glamour, hari ini dia berada pada tempat orang tak nak dekat dia. Dan yang ketiga, kata para ulama, tanda Allah memaksa dia mengingati Allah dengan ujian, dengan sekian, sehingga menampakkan apa? Menampakkan kecuaiannya di sisi Allah. Selama ni saya cuai dengan Allah. Ni bila ujian datang, akhir dia sedar, selama ni saya cuai dengan Allah. Selama ni saya tak sembahyang. Selama ni saya tak pernah peduli halal haram. Selama ni saya tak pernah fikir pun dosa pahala. Selama ni saya tak pernah pun fikir syurga neraka. Saya tak pernah fikir pun tentang kemurkaan dan azab Allah. Dia mula sedar dicuai dengan Allah. Dia mula berkata, farratu fi jambillah, ya Allah, aku benar-benar cuai dengan apa yang kau perintahkan. Ini bila kita sebut seorang yang ada iman, Allah takkan sia-siakan iman dia. Allah akan datangkan ujian yang berat kepadanya, sehingga dia merasakan atau dia tahu tidak ada jalan keluar melainkan kembali pada Allah. Maka sebelum Allah buka pintu dan jalan keluarnya, maka dia akan rasa dalam ujian Allah itu betapa cuainya dia. Dia tahu cuai dia dalam perintah Allah. Kalau sebagai seorang anak, cuainya dia dalam mentaati mak ayah, macam Allah perintah. Kalau dia sebagai suami, dia nampak cuai dia dengan perintah Allah untuk menjaga isteri dan anak-anak. Kalau dia sebagai isteri, dia nampak cuainya dia pada perintah Allah untuk mentaati suami, untuk menjaga isteri dan menjaga anak-anak. Dia nampak semua cuai dia. Maka itu tanda bila ujian itu berada pada kemuncak. Kita, tuan-tuan, kalau ujian sikit-sikit, tak nampak cuai kita. Nampak boleh ni, saya boleh selesai. Saya boleh selesai. Lagi mana kita nampak penyelesaian dengan cara otak kita. Sebab itu kita tidak lalu pintu yang Allah suruh kita lalu. Setiap ujian dia ada banyak laluan. Memang kita akan lalu laluan yang akhirnya mati di pangkal dia, hujung jalannya. Kita panggil jalan mati. Yang asal kita kan bila sesak, asal nampak jalan, lalu jalan ni. Kita tak tahu bahawa kesudahan jalan ni jalan mati. Manusia bila kena ujian, dia akan cari jalan keluar. Keluar ikut mana? Dengan otak dia, dengan nafsu dia, dengan pengalaman dia. Dia lupa dengan cara Allah ajar, tapi dia akan guna dulu kekuatan diri dia. Maka dia pun lalu jalan ni, A, jalan B, jalan C, jalan D. Kesemua jalan ini berakhir dengan jalan mati. Maksudnya tak selesai. Ada satu jalan Allah yang terbentang luas, cukup luas, tapi dia tak nampak kerana hijab syahwat. Kalau dia lalu jalan ini, nescaya dia nampak kesudahan yang baik. Nescaya nampak penyelesaian yang paling bermakna. Tapi kebanyakan manusia kerana peranan syahwat, dia tak nampak. Dia nampak cerdik dia. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita ada masalah, kita aktifkan kecerdikan kita pada tahap maksimum. Maka kok mana kecerdikan. Tuan-tuan, kecerdikan kita dia takkan naik kepada tahap maksimum. Kecerdikan kita bila kita cuba up ke arah maksimum, akhirnya nampak bodoh. Dia tak nampak bijak. Baik, bagi contoh dalam hidup. Contoh dalam hidup, kata-kata beginilah orang bisnes. Orang bisnes, dia pun nampak dia ada masalah hutang. Okey, dia guna kecerdikan. Cara dia akan susun balik hutang ni. Ni pegawai bahagian kewangan aja hutang susun. Atau ambil satu hutang je untuk tampung semua hutang-hutang ni.
Oh, dia rasa bijak dah ni. Akhirnya rupanya dia menjerut dirinya lebih teruk pada tu. Yang dia kata cuma ambil satu hutang untuk tampung semua hutang, yang ni dia punya kezalimannya lagi teruk. Akhirnya dia makin teruk. Dia cuma nak tutup hutang 1 juta, pinjam seorang ke dia hutang 5 juta lagi tambah. Lagi tak sudah. Akhirnya tuan-tuan tengok, semua manusia bila diaktifkan tahap kecerdikannya pada maksimum, akan nampak bodoh dia. Akhirnya dia nyerah kalah. Semua orang cuba lihat dalam diri kita. Okey, kita sakit apa? Farmasi. Okey, obat. Okey, doktor. Okey, hospital. Gunakan semua kecerdikan kita tahu kad, medical card. Tak semua juga akhir kita nampak bodoh kita. Kita dah habis duit banyak. Kita tak sembuh. Sebab tu kita tuan-tuan, ingat balik waktu kita lahir, Allah sebut fitrah kita bodoh. Manusia ini Allah jadikan dia dalam keadaan dia jahil. Dia jahil. Dan kita sentiasa perlu mengetahui kita jahil. Apatah lagi Allah kata apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang aku beri ilmu, semua yang kamu kongsi itu sikit je. Bagaimana kita boleh mengatasi Tuhan dengan ilmu yang sikit? Saya ada ikhtiar tu, ikhtiar. Tak. Di sisi Allah itulah ilmu yang sebenar. Tak, saya akan aktifkan kecerdikan saya dengan kesarjanaan saya, double degree saya, dengan kedoktoran saya, PhD saya. Dan sudah kita lihat betapa otak-otak ini dihimpunkan untuk menyelesaikan masalah mereka tak boleh selesai. Akhir masalah menjadi masalah negara. Ada orang kata fulan bin fulan boleh selesaikan masalah negara. Tak boleh. Tidak ada orang boleh selesaikan masalah negara. Kalau dia kembali pada otak ni, akhirnya Allah beri sikit je masalah. Telur tak turun-turun harga. Itu je. Ni segala pakar ekonomi tak boleh selesai. Mana orang cerdik yang boleh menurunkan harga tu? Berkumpullah segala ahli cerdik pandai, turunkan harga telur. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana mereka bergantung pada kecerdikan mereka. Akhirnya mereka nampak kebodohan mereka. Sekali datang penisahan nampak bodoh. Kalau mereka kembali pada Allah dengan sebenar, maka mereka akan dapat penisahan yang lebih baik pada mereka fikirkan. Baik anda kata sesalah hal ni, akan datang hal lain. Akan datang hal lain. Tentang negara yang terkenal, Venezuela yang penuh kaya, bankrupt. Sri Lanka bankrupt. Negara yang namanya maju itu dan ini, bergeluk untuk menyelesaikan sekecil-kecil masalah dia. Kenapa? Untuk Allah beritahu manusia tak cerdik. Kita tak cerdik. Tak boleh sesahar bunuh diri. Tak boleh sesahar masalah sosial remaja. Tak boleh sesahar ini. Menandakan manusia ini bodoh. Walaupun ada pakar-pakar psikologi, tak boleh selesai. Walau ada pakar-pakar ekonomi, tak boleh selesai. Kenapa? Kerana manusia, bila saya katakan tadi, dia aktifkan segala kebijaksanaannya untuk selesai. Dia mungkin dapat penyelesaian sementara, tapi bukan penyelesaian yang sebenar. Oleh sebab itu, bila datang ujian, kita kembali pada Allah dengan merasakan cuainya kita selama ini dalam mematuhi perintah Allah. Tuan-tuan, bila datang banjir, gunalah bijak mana pun kita pandai, tak boleh elak banjir. Bila datang namanya ribut taufan, gunalah segala kepakaran kita dalam menggunakan ilmu kaji cuaca, tidak mampu menghalang. Dunia melihat datang bala Allah segala cerdik pandai terduduk, dan manusia Allah akan jadikan dia terduduk dengan ujian. Dia tak boleh bangkit, dia tak boleh dapat penyelesaian. Sampai peringkat dia terbaring, dia tak mampu selesaikan. Itulah keadaan waktu dekat mati dia. Manusia yang terbaring itu untuk beritahu pada kita, dia sudah lemah untuk selesai masalah. Akhirnya tak ada jalan lain melainkan kembali pada Allah. Ketika mana seorang hamba yang berbaring tadi, menunggu sakaraat maut dia, menunggu kesudahannya perjalanan dunia ini, lalu dia kembali pada Allah, maka Allah berikan jalan keluar yang paling baik, dengan husnul khatimahnya, dengan mati yang baik, dengan syurga yang menantinya. Maka hilanglah segala kepenatan dia. Maka ini hamba Allah. Dan yang keempat, kata ulama, bila ujian tu datang, berat ujian, maka apa jadi pada hamba yang ada iman?
dia akan membuka pintu taubatnya. Ketika itu, yang paling mengembirakan ialah taubat pada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, aku yang hina, yang lemah, yang menzalimi diri sendiri. Tuan-tuan, bacalah kisah Adam dan Hawa. Bacalah segala kisah para Nabi alaihissalatu wassalam. Waktu mereka dihimpit dengan segala kesusahan, akhirnya apa jadi? Allah bukakan pintu taubat pada mereka, di sebalik mereka tidak berdosa. Tetapi kalau yang tak berdosa ini, dibukakan pintu taubat untuk mereka ini berjaya, apatah lagi kita yang berdosa. Nabi Adam AS berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Kalau sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak merahmati kami, jelas kami orang-orang yang malang, orang yang zalim yang tidak dapat rahmat-Mu. Maka Allah buka pintu taubat bila Allah berfirman, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Dan Allah mengilhamkan, mengajar pada Adam kalimat. Kalimat apa? Kalimat taubat. Bila Allah sayangkan seorang hamba, maka Allah ilhamkan kepadanya kalimah-kalimah taubat. Bukan sekadar kalimah yang basic, ya Allah, aku bertaubat padamu. Kalimah itu akan berkembang menjadi, kita katakan, kata-kata yang menterjemahkan segala penyesalan kita. Tidak ada kata-kata paling indah daripada kata-kata yang menterjemahkan penyesalan kita. Ya Allah, aku mau taubat padamu. Ya Allah, aku ingin kembali padamu. Ya Allah, ampunkan dosaku. Maka bila Allah buka pintu taubat, berarti di hadapannya pintu keluar kepada kemeluk dan masalah kita. Ini bila seorang Allah Ta'ala sayang, yang kita sebut tadi. Bila orang tu ada iman, Allah uji dia sampai dia rapat ke pintu. Dia tahu lekat ke dinding, dia tahu tak ada lagi orang boleh tolong dia. Ketika itu dia akan taubat pada Allah. Dan yang kelima, kata ulama, maka dia mengetahui ujian yang berat ini sebagai satu cara Allah menguatkan hubungannya dengan hambanya. Akhirnya hari-harinya mulai diisi dengan solatnya, bacaan Qurannya, zikirnya. Selama ni amalan dia menguatkan hubungannya dengan dunia. Syarak sana, syarak sini. Jumpa orang tu, jumpa orang ni. Berhibur sana, berhibur sini. Dia nak kuatkan hubungan dengan dunia. Tapi dunia, tidak ada sahabat khianat yang paling besar daripada dunia. Seorang yang bersahabat dengan dunia, dia bersahabat dengan pengkhianat. Kerana pengkhianat ini akan tikam belakang dia. Tentang bersahabat dengan dunia, lalu menguatkan hubungan dengan dunia, bina mansion, banglo besar, biar lekat kita kat dunia ni. Carilah rezeki banyak biar lekat kat dunia, sampai masa dunia khianat kita. Segala apa yang kita himpunkan tak beri manfaat pada kita, tak boleh tolong kita. Itu khianat dia. Dia telah membunuh dan mengkhianati ramai orang. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Hei manusia, janji aku benar. Jangan kamu ditipu dengan hidup dunia. Jangan kamu kena tipu. Jangan kamu kena khianat dengan dunia tu. Jangan kamu ditipu dengan permainan syaitannya. Syaitan bila nak goda manusia, apakah alat yang paling berkesan? Umpama seorang tentera bila nak kalahkan satu negara, senjata apa paling efisien sekali? Bom nuklear, bom atom, bom jarak jauh. Iblis bila nak rosakkan manusia, dia tak boleh duk ngadak kita depan lalu kata kepada kita, tinggalkan Allah, tinggalkan ketaatan. Tak ada orang akan tinggalkan. Senjata iblis adalah dunia. Dia rasakan kita dunia ni lama, panjang umur. Dia rasakan dunia ni adalah tempat kita hidup, duduk sibuk cari dunia tak habis-habis, ingat tempat hidup, walau ada ramai orang mati. Yang depan-depan dia bergelimpangan mati, dia terus cari hidup. Tidak ada hidup di sini. Allah tak jadikan hidup di sini. Kalaupun kamu hidup tak lama, kalaupun lama tak bahagia. Kalaupun kamu bahagia sementara,
Ini bukan tempatnya. Bukan. Sebab itu kata Imam Syafi'i, orang cerdik mengetahui annaha laisat lihayyin watana. Orang bijak, kata Imam Syafi'i, dia tak pernah tengok dunia ni tempat hidup. Dunia bukan tempat hidup, dunia ni tempat mati, bukan tempat hidup. Sebab tu kita disuruh cari bekalan untuk mati, bukan bekalan untuk hidup. Ya, carilah bekalan untuk hidup sementara nak mati. Yang sebenar kita nak mati. Kita dah tahu umur mati kita lebih lama daripada umur hidup kita. Kata moyang kita, dengar tak cerita atuk kita, berapa umur moyang kita? Moyang kita start meninggal umur 60. Sekarang dah berapa tahun berlalu bendanya? Dah 100 tahun dah berlalu. Maknanya apa? Umur mati lebih lama pada umur dunia. Kita pun sama. Kita baca kaum sama. Berapa tahun dia hidup? 1000 tahun katakan. Cerita tentang dia dah berlalu 1000, mungkin 4000, 5000 tahun. Maknanya dia mati lagi lama. Itu belum cerita alam akhirat. Tentu ingat, umur mati lebih lama pada umur hidup. Umur hidup kita 60 tahun, 70. Umur mati kita lebih pada itu. Tengok kubur yang berusia ratusan tahun. Yang mati itu umurnya 30 tahun. Yang duduk dalam kubur hari ini sampai dah 100 tahun. Kita pun sama. Kita pun sama. Yang anak yang kita kemati, yang ayah masa waktu kecil kita. Ayah saya meninggal waktu saya umur 12 tahun. Sekarang umur berapa? 70. Maknanya ayah awak dalam kubur berapa tahun? Dia lebih lama pada usia dia. Mungkin ayah kamu meninggal masa umur 40. Dah berlalu benda itu hampir 60 tahun ceritanya. Dan itulah dunia, tempat mati. Sebab tu saya katakan, bila datang ujian Allah, maka orang beriman mengetahui bahawa apa yang perlu dilakukan sekarang menguatkan hubungannya dengan Allah, bukan hubungan dengan dunia. Maka dia boleh sibuk dengan taat. Ini tanda ujian tadi. Ya Allah akan beri ujian berat sampai mulalah kita sibuk untuk mengukuhkan hubungan kita dengan Allah, bukan lagi dengan dunia. Dan yang keenam, kata ulama, maka Allah akan memperlihatkan kepada kita orang-orang yang lebih malang pada kita. Lama ni duk fikir dia je susah. Tentang akan datang kesusahan. Tiada rawatan melainkan kita melihat orang yang lebih rendah pada kita. Kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'mat Allah. Lihatlah orang bawah kamu, jangan lihat orang atas kamu. Niscaya kamu akan mempelekehkan nikmat Allah. Kita, tuan-tuan, bila kena ujian, kita sentiasa diajar tengok orang bawah pada kita. Teruk ni ustaz, bengkak 2 kali dah bisnes. Tak, orang lain 5 kali bengkak. Ustaz teruk saya, ustaz, bini dah mati. Orang lain bini mati, anak mati sekaligus dalam satu kejadian. Ustaz saya teruk sekarang, tangan kaki dah tak boleh nak melangkah macam dulu, ustaz. Orang lain kaki pun tak ada. Setiap kali kita bercerita tentang ujian kita, Allah akan hadirkan, kalau kita ada iman, Allah akan nampakkan kita orang lebih teruk pada kita diuji. Tapi kalau setiap kali diuji kita nampak orang lebih atas pada kita, maka kita akan sentiasa merasa tidak pernah tenang hidup ini. Kenapa saya kena, orang yang tak kena? Tengok orang macam ni. Dia duk padukan diri dia dengan orang atas pada dia. Kata Nabi SAW, fa innahu ajru alla tazdaru ni'mat Allah. Kita duk ajar tengok yang bawah supaya kita tak mempelekehkan nikmat Allah yang ada pada kita. Tuan-tuan, kita duk mengeluh hari ni blackout umur saya, Ustaz. Kenapa umur saya je blackout, umur lain tak blackout? Kita duk mengeluh ni sebab kita duk tengok orang lain yang lampunya cerah. Tetapi kita tak tengok orang yang rumah pun tak ada, yang setiap hari blackout dia, elektrik pun tak ada. Kita macam tak hadir benda tu, tak hadir. Orang-orang yang kita nampak suka mengeluh dalam ni, kan dia tak pernah pandang yang bawah dia. Dia sentiasa pandang atas. Tengok suami orang, bang, suami orang tu ginjuk suami orang, maka digunakan tu untuk mendapat hak dia lebih banyak. Tengok bini orang begitu, digunakan benda tu untuk dapat dia lebih banyak syahwat. Tengok anak orang, tengok orang-orang yang dia rasa. Tetapi dia tak tengok yang lain. Orang lain suami pun tak ada, orang lain bini pun tak ada, misalnya.
Tuan kita ni kalau diuji tidak hadir untuk melihat yang bawah, maka kita orang akan kufur dalam ribuan nikmat yang kita ada. Yang paling tercela, orang-orang yang sentiasa melihat masalahnya atau melihat kepada kesusahannya sehingga dia lupa melihat kesenangan yang mendampingi dia. Tuan kita ni nikmat banyak. Setakat hari ni tak ada duit, Masya Allah, kita masih sihat, masih segar. Hari ni je bisnes slow. Dah tengok ni masalah siapa pula sihir aku ni, siapa pula dengki aku ni. Ni lawan Melayu baru nak berniaga dah dengki. Kita ni dah tengok. Malah kita sihat tu, badan nak sihat. Yang ribuan nikmat lain tak ada nak menunjukkan nikmat itu waktu datang ujian. Tentang orang yang bila tanda dia bahagia, datanglah sebesar mana pun ujian, dia melihat nikmat itu lebih besar daripada ujian. Dia tak pernah melihat bahawa ujian yang datang mengalahkan nikmat yang dia ada. Kita, tuan-tuan, Allah ambil sikit je. Kalau kita perhatikan Quran, Allah tak pernah pun kata Allah akan uji banyak. Benar, Allah uji sikit. Kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Demi sesungguh kami akan uji bisyai' sikit minal khawf, takut, lapar, kurang harta, hilang sebahagian nyawa, hilang sedikit kemewahan. Tak kita cerita, Ustaz, dulu saya mewah, Ustaz. Sekarang dah tak boleh mewah macam dulu, Ustaz. Dulu duduk hotel sana, hotel sini. Sekarang tak boleh pergi melancong, tak boleh balik kampung, tak ada duit. Tuan-tuan duk tengok nikmat yang hilang. Tuan-tuan, nikmat yang hilang itu daripada secubit daripada ribuan nikmat yang masih kekal dalam tubuh badan kita. Tapi orang yang tak nampak benda ni, dan dia orang yang kufur dalam nikmat. Yang ini disebut oleh Allah. Bila Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kami tambah. Maknanya nikmat tu dah ada, sebab tu kami tambah. Nikmat tu dah ada, kami akan tambah. Bukan Allah kata kalau kamu bersyukur, kami beri nikmat. Aku tambah. Mak nikmat tu memang dah ada, Allah tambah. Baik, tengok lagi lepas tu Allah kata apa? Wala in kafartum. Tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, azab aku dahsyat. Bila Allah sebut kufur, Allah tak kata hilang nikmat itu. Nikmat tetap kamu dapat, tapi sikap kamu yang kufur. Sikap kamu menjadikan kamu akan diazab. Tak ramai mana orang yang diazab kerana sikapnya, bukan kerana apa yang dia nak, tak ada. Sikap tak bersyukur walau dah ada kereta, ada rumah, itulah azab sebenar. Sikap tak bersyukur walaupun dah ada suami dan anak, itulah azab sebenar. Sikap tak bersyukur walaupun sihat tu badan, itulah azab yang sebenar. Azab itu bukan sikap tak syukur kita. Tetapi orang yang tak bersyukur, dia tak pernah rasa nikmat apa yang dia ada. Lihat malangnya dia. Lihatlah malang orang yang macam ni. Sebab itu bila kita diuji oleh Allah, Allah tak akan hilangkan syukur kita dengan cara memperlihatkan orang yang diuji lebih berat pada kita. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut, siapakah lagi kalau bukan Allah yang akan memperkenankan doa? Maka di antara cara Allah perkenankan doa, akhirnya kita redha dengan kedudukan kita, dia melihat orang lebih rendah pada kita. Dah, Allah dah perkenankan. Bagaimana kita ni doa, ya Allah, berilah tambahlah hartaku, tambahlah anak pinakku. Contoh kita ada anak sepasang je, laki perempuan. Nak kalau dia anak 4 pasang, 5 pasang, sepasang je anak. Doa tempat. Macam mana Allah mustajab? Allah pertemukan dengan kita dengan seorang yang tak ada anak. Ya Allah, dia anak pun tak ada, aku dah ada, cukup. Kita boleh tu, ya, cukup. Maka ketika itu datang tambahan. Kerana ramai manusia berdoa dengan syahwatnya, lalu Allah berikan dengan keimanannya. Kita, tuan-tuan, kebanyakan kita doanya kerana syahwat. Allah dedahkan dalam Quran, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat ni turun bersempena musim haji. Sebab semua orang tahu musim haji ni ialah doa mustajab. Kalau tuan-tuan pergi umrah,
Tuan-tuan kira doa orang umrah. Sebab apa? Kita tahu tempat tu mustajab. Tak ada orang kita dengar nak pergi London, kita berebut jumpa dia supaya doakan aku kat London, mudah-mudahan aku. Tak ada. Bila kita London, kamu mustajab doa misal. Bila dengar je nak ke Mekah, kirim doa. Doalah saya dapat ke sana juga, doalah begitu, begini. Itu buat umrah. Kalau buat haji, lagi lah. Dengar nak pergi haji lagi, kita minta dia doakan. Allah turunkan ayat berkait dengan kemustajaban doa pada musim haji. Kerana orang jahiliah, dan orang-orang yang saya katakan, bila muqaddimah saya sebut tadi, kebanyakan orang berdoa dengan syahwat. Tapi Allah tidak beri seorang tu, kalau Allah Ta'ala sayang seorang, Allah tak berikan dia dengan syahwat yang dia nak, tapi Allah beri keimanan yang dia nak. Maka dia orang pergi Mekah, dia pun doa lah macam-macam, bisnes biar besar, anak biar ramai, badan biar sihat, kalau politik biar berjaya, kalau yang main bola biar jadi ternama, hatta artis pun berdoa biar lebih glamour, lebih popular. Semua orang minta dunia kata Allah, dan bersungguh-sungguh padanya. Bersungguh. Yang ramai menangis dalam meminta lebih pada dunia. Yang menangis meminta akhirat boleh dibilang dengan jari. Itu hakikat, realiti. Hatta kalau kita tanya diri kita secara jujur, doa mana yang menjadikan kita menangis? Doa syahwat dunia ataupun syahwat, ataupun untuk akhirat? Yang kita doakan kerana rumah tangga kita dah bergoyang, lalu menangis berlinang air mata kerana rumah tangga saya bergoyang. Imannya bergoyang tak ada masalah, biarkan dia. Rumah tangga Ustaz dah goyang. Kita punya rumah tangga 20 tahun, 30 tahun dah hampir goyang. Yang serinya hampir roboh ketak. Tu saya duk tadah tangan sampai nampak ketiak doa tinggi. Allah. Itu kan syahwat dunia. Apakah setinggi itu tanganmu waktu kamu mohon keampunan? Waktu kamu lihat bagaimana iman kamu terancam dengan maksiat kamu selama ini? Apakah setinggi itu tanganmu? Apakah sesebab itu doamu? Sesyahdu itu suaramu? Sesungguh itu doa dan bicaramu pada Tuhan? Ternyata kita bercakap tentang kita. Ternyata kita dalam doa untuk dapat dunia terlalu bersungguh. Nangis kita, sungguh minta, saya nak rumah tangga ni kekal Ustaz. Sampai bila kamu nak kekal? Bukankah salah seorang kamu akan mati? Lepas mati, bukankah lepas tu mungkin kahwin lagi? Oh ya, rumah tangga ni Ustaz goyang. Okay, let's say katakan rumah tangga dia pun okey. Alhamdulillah Ustaz, kita orang tak jadi cerai berkat doa mustajab. Baik, fine, tayyib. Okay, dia pun masih bahagia. Tiba-tiba sampai satu detik seorang pun mati. Datang mati. Bukankah berarti sudah juga berakhir rumah tangga? Dah mati pasangan kita. Yang doa biar bahagia tadi, akhirnya mungkin kahwin lagi. Si isteri dia pindah orang lain, maka dia kahwin lagi. Si suami kahwin lagi. Maka apa cerita doa kita dahulu? Sudah berakhir doa tu. Maksudnya tuan-tuan, kita tak pernah kata salah ke doa saya nak tu. Tak salah. Cuma bila kita bercakap tentang apa yang kita minta pada nilai yang lebih tinggi, untuk dekat dengan Allah, biar bersungguh dalam doa. Sebab siapa pun minta dunia dengan syahwat, dia cuma dapat seketika. Ya Allah, berilah aku berjaya universiti ni, jadi pelajar cemerlang. Lepas tu sibuk cari kerja, tak dapat kerja Ustaz. Saya dah dapat 4 flat ni Ustaz, tapi kerja payahnya. Yang gagal universiti tu dah jadi GM Ustaz. Kita duk geluk cari kerja. Dulu doa berjaya, kerja pula tak dapat. Akhirnya ceritanya tak pernah selesai orang berdoa untuk syahwat dunia. Maksud saya tak pernah rasa tenang. Tak pernah rasa tenang. Adam AS, waktu dia turun, ketika di syurga, dia melihat syahwat dunianya untuk kekal di sana dengan memakan buah larangan. Dan ketika di dunia, maka dia tak minta lagi melainkan keampunan Allah. Itu je dia. Dia tak, ya Allah kembalikan aku ke syurga. Dia tak minta lagi. Tak ada dalam doa, ya Allah kembalikan aku duduk kat dunia ni susah ya Allah. Kena tanam sendiri gandum, kena uli sendiri, kena masak sendiri. Kat syurga senang, semua siap, semua ready made, semua fast food.
Maksudnya cepat makanannya. Tak ada pula doa Adam AS, ya Allah kembalikan aku ke syurga. Aku susah hidup kat dunia, tapi ada doa, ya Allah ampunkan dosaku. Adam menyedari apa yang hilang dalam dirinya. Apa yang hilang dalam diri kita ialah tidak bersungguh kita memohon untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Tapi yang selalu ada, kita mohon hal-hal dunia. Kemudian kata ulama lagi tentang bila mana Allah Ta'ala nak pelihara jaga iman, Allah datangkan ujian. Sampai saya sebut tadi, kita nampak orang lebih teruk pada kita diuji. Kemudian yang ketujuh, maka bertambah kuat iman kita tentang ketentuan Allah, qada Allah. Yakin kita bahawa sebenar-benarnya ialah kehendak Allah. Tiada yang boleh mengubah, tiada yang boleh menyekat. Sebab itu kita sentiasa baca doa lepas sembahyang. Rasulullah ajar, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada orang yang boleh menghalang apa yang kau nak bagi, tidak boleh memberi apa yang kau halang, tiada beri manfaat segala usaha dan kekayaan. Kita tahu inilah ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah, dan kita yakin ini apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi bila datang rasa redha kita pada qada Allah, maka orang ni berada dalam kejayaan ujian Allah. Kejayaan ujian Allah itu dinilai bukan jumpa jalan keluarnya dahulu, tetapi redha kita apapun saya redha. Kalau ini ketentuan Allah, saya redha. Maka saya tak akan membantah, kerana saya meyakini ini lebih baik dalam hidup saya. Tetapi itulah jalan keluar dia. Dan akhir sekali, maka kata ulama, dengan ujian tadi yang berat, tazakkar al-ma'ala wa isara dunya ala haqiqatiha, maka dia ingat, dia tahu kesudahan dunia ialah tidak ada apa-apa. Dunia ni tuan-tuan, kalau kita hilang, sebenarnya kita tak hilang apa-apa. Tapi akhirat kalau kita hilang segalanya. Dunia kalau kita hilang, kita tak hilang apa-apa sebenarnya. Macam mana tak hilang apa-apa? Mati anak saya ni hilang? Tak, kita tak hilang. Kerana anak itu menunggu di akhirat. Siapa kata kamu hilang anak? Kalau kamu boleh terima anak kamu pergi asrama, atau kalau kata tak balik, tak balik. Anak kamu pergi overseas 4 tahun, 5 tahun. Ada sahabat saya duduk overseas 30 tahun, tak balik-balik. Mak dia okey? Mak dia redha sebab bawakan bangga. Anak saya duduk sini, duduk sini. Saya sekali dia balik. Tentu kita redha perpisahan anak kita kerana duduk tempat yang kita rasa lebih baik untuk dia. Apatah lagi bila anak kita bertempat yang jauh lebih baik dari dunia, yakni syurga. Bila seorang sahabat, dia datang masjid bawa anak kecil dia, dan seketika yang lain sudah tidak kelihatan dia. Kata Nabi SAW, mana dia tu yang selalu bawa anak tu? Pertama, bukanlah kebiasaan sahabat bawa anak, ada beberapa orang, dan yang bawa anak ni dia kontrol anak dia. Kata Nabi SAW, mana orang yang suka bawa anak? Lalu kata mereka, ya Rasulullah, mak anak dia dah mati. Itu dia sedih sebab tak datang. Sebab ada orang dia semangat ke masjid sebab boleh bawa anak. Bila anak tak datang, dengan dia tak datang. Kenapa awak tak datang? Habis tak anak tak bawa waktu, kita tak datang. Teruk, no iman awak. Ada anak dia datang main teng-teng je. Itulah semangat dia datang masjid. Tak boleh no ke masjid. Dia punya level pemikiran dia. Jadi Nabi SAW menziarahi dia, dan Nabi menghiburkan dia. Mana yang lebih kamu suka? Anakmu yang menunggumu di pintu syurga dan tidak akan masuk melainkan dengan kedatanganmu, atau ia membesar bersamamu dan jadi apa yang dia jadi? Lalu kata lelaki ini, bawakan aku redha, anakku menunggu di pintu syurga dan membuka laluan untuk aku masuk syurga. Itu yang aku gembira. Maka dia kembali datang ke masjid. Tentang kalau anak kita besar, dia besar je macam kita. Akhirnya tanggung hutang, piti-piti yang tak habis-habis. Besar macam kita. Kita berhutang, anak kita pun berhutang. Kan dia besar macam kita. Saat kita nak anak kita besar macam kita, yelah, dia masalah macam kita. Kita garuk, anak kita besar pun garuk juga. Aku ni genetik sebenarnya. Bapak aku pun garuk, atuk aku pun garuk juga. Akhirnya
Dia duduk cerita genetik dia. Atuk aku kecil mani, mak aku kecil mani, aku pun kecil mani. Anak aku ni confirm kecil mani juga ni. Doktor kan percaya pada genetik. Ni keturunan kot. Tengok ni mak ada, ayah kita cek semua ada keturunan. Faktor genetik. Dan kita kalau nak anak kita macam kita, maknanya dia akan ada hadapi masalah macam kita lah. Masalah macam kita, gaduh dengan bini sama. Kau ni kenapa balik sini? Gaduh mak. Sama macam bapak kau dulu. Gaduh balik rumah mak. Tengok balik rumah mak makan selera. Kenapa makan? Gaduh dengan bini. Bini tak nak masak, tu makan rumah. Anak kita pun sama ni. Kau ni pula kenapa datang? Gaduh bini. Tu datang makan rumah. Kau serupa macam bapak dulu kau sama. Jadi ceritanya sama. Allah nak beri cerita yang lebih baik pada tu. Itu tuan bila kita diuji sampai ke tahap kita mengetahui dunia ni macam ni, dia bukan tempat yang sebenar kita. Kita akan nampak tentang kesudahan sebenar kita akhirat. Seperti saya sebut tadi, hilang dunia kita tak hilang apa-apa sebenarnya. Ia cuma hilang sedikit rasa selesa kita. Hilang sedikit rasa selesa. Lama-lama kita terbiasa, alah bisa tegak biasa. Saat dulu, saat saya boleh berlari, saat sekarang tak boleh, saat sakit kaki. Rasa macam kehilangan sesuatu. Baik kamu ni tu nak berlari, nak kejar siapa? Akhirnya kita macam boleh redha dah boleh jalan. Tak boleh lari lagi. Dulu saat saya boleh panjat tangga. Kalau tangga 18 tingkat Ustaz, saya tak payah lift, jalan. Sekarang saat tangga rumah 2 tingkat tak naik. Ke bawah. Macam hilang sesuatu tak, kamu tak hilang apa. Tak dunia kalau hilang, kita tak hilang apa. Kita cuma hilang sedikit rasa tak selesa kita. Yang lama-lama jadi biasa. Untuk juga tak naik tangga Ustaz. Jadi kalau ada jamuan, orang kena turun ke bawah bagi makan nasi. Tak payah naik. Dia rasa nikmat pula. Jadi dunia, kalau saya kata saya hilang dunia, saya cuma hilang sedikit selesa yang saya dah biasa. Tapi lama-lama saya okey. Sekarang dah tak makan sup tulang Ustaz. Tengok gigi tak berberai, tak ada. Boleh makan sup. Tapi lama-lama boleh. Ada sahabat saya, dia tak boleh makan ayam. Doktor ajar dia ganti dengan cendawan. Maka dia kata, Ustaz, saya bila makan cendawan rasa macam ayam Ustaz. Dah jadi cukup dah. Supa juga macam ayam juga. Maksudnya, kita kalau hilang dunia, kita cuma hilang sedikit selesa yang kita biasa. Ustaz, bini saya meninggal. Rasa seorang, duduk kat rumah takut. Rasa terbayang-bayang, teringat-ingat. Bini masak kat dapur, sekarang terasa. Sedikit lama-lama macam selesa pula. Selesa, boleh hidup sendiri. Boleh. Akhirnya dah boleh buat air sendiri, masak sendiri. Dah terbiasa. Jadi nikmat dunia ni, kita hilang. Kita cuma hilang sedikit selesa yang kita biasa. Akhirnya kita akan terbiasa dengan apa yang kita ada sekarang. Saat dulu Ustaz, kita orang naik kereta, ada sendiri, ada rumah. Hari ni Ustaz ada rumah sewa. Dah miskin ni. Kereta pun tak ada, Ustaz jalan kaki. Lama-lama kita terbiasa. Mula-mula ada seorang, kata ada seorang anak bilioner, perempuan. Ni cerita betul. Saya baca. Kaya, tiba-tiba ayah dia bengkak tu. Akhirnya dia tidur bawah jambatan. Oleh kerana dia perempuan, dia takut ada orang nanya dia pun menyamar macam lelaki, pakai baju set lelaki. Ada seorang wartawan ni, dia suka temu buah gelandang. Akhirnya jumpa ni. Maka dia pun bongkar cerita dia. Benar dia seorang yang terkenal dahulu. Buka balik IG dia. Buka balik ni orang glamour yang dulu je ni. Beg mewah, kapal layar. Hari ni dia dah terbiasa tidur bawah jambatan. Okey, dia dah seronok, makan lebih kuat. Itu yang saya maksudkan. Kita hilang dunia, kita tak hilang apa-apa. Kita cuma hilang sedikit selesa kita. Akhirnya duduk bawah jambatan, lena juga tidur. Lena juga tidur. Ada seorang sahabat kita, ada hotel 5 star tapi tak tidur. Tak tidur. Ngadu, saat saya tak boleh tidur. Saya tahu kalau tak tidur, jangan fikir nak tidur. Jangan fikir nak tidur. Itu jadi kawat beban. Buatlah kerja apa-apa. Saya kalau tak boleh tidur, ya kadang-kadang kita ada hari tak boleh tidur. Bukan cerita minum kopi, selama ni minum kopi tidur. Ada hari. Macam mana kita nak atasi benda tu? Jangan tidur. Awak tak boleh tidur, yang tak paksa tidur buat apa? Jangan tidur. Buat baca buku, buat kerja. Lama-lama okey. Terbiasa. Masalah kita manusia, kita nak apa yang kita nak. Bila tak dapat, kita mula rasa tekanan ni.
Tengok ni tidur hotel 5 star tak tidur. Saya pun keluar. Tengok ada orang tidur tu atas bawah jambatan tidur. Saya kata, ya Allah, Allah bagi nikmat orang ni tidur. Yang ni hotel 5 star tak tidur. Yang ni boleh tidur lena dengan lalau relax je. Tuan bayangkan. Artinya kalau kita lihat nikmat dunia, bukan cerita nikmat hotel atau jemaah, nikmatnya tidurnya. Manusia duk beli set tidur ni untuk dia tidur. Andai kata dengan set tidur dia tak boleh tidur, melainkan dia cuma boleh tidur bawah jambatan, pasti dia pilih jambatan. Ke tempat tu dia boleh tidur. Begitulah cerita dunia. Tuan-tuan hilang dunia, tuan-tuan cuma hilang sedikit keselesaan. Lama-lama kita terbiasa dengan apa yang kita ada. Tapi bila hilang akhirat, kita hilang segala-galanya. Sebab tu bila orang Allah Ta'ala uji, sampai ke muncak akan dipaham bahawa dunia itu cuma macam ni. Dia tak hilang apa-apa. Akhirnya dia akan rasa gembira. Tu saya jumpa seorang hamba Allah yang saya cerita dulu, duit ratus juta. Hari ni dia kata, kalau saya dapat 1,000 sebulan, saya seronok. Kalau dulu saya dapat juta-juta, saya tak rasa pun apa-apa. Hari ni dapat 1,000 sebulan, 2,000 sebulan, rasa nikmat. Kalau dia mula menggunakan nikmat, macam Allah ajar, tak lagi boros. Tak dulu masuk akaun juta-juta tak rasa apa, banyak. Hari ni masuk 1,000, Masya Allah nikmat. Begitu cerita bila datang ujian Allah. Maka Allah bila uji kita sampai ke muncak, kata Syekh Abdul Qadir, seolah-olah seorang ibu yang menyuruh semua pintu jiran-jiran ditutup, cuma anak ini menangis di hadapan pintu ibunya. Dan ketika mana dia nak pergi ke pintu-pintu lain, semua ditutup, supaya dia kembali lagi kepada pintu ibunya, sehingga ibunya buka. Dia menangis, dia menyesal semua. Sama juga kita datang pintu manusia, manusia tutup pintu. Itu tanda rahmat Allah. Seorang bila dia mendapati tiada pertolongan manusia, itu tanda rahmat Allah. Sebab Allah nak suruh minta tolong Allah. Dan sesudah dia minta tolong dan dia meyakini yang tolongnya hanyalah Allah, walau Allah hadirkan orang yang tak akan melupakan dia bahawa pertolongan ini datang dari Allah. Maka datang orang yang menjadikan kalau orang ni tolong pun, dia tak nampak orang ni tolong dia, tapi Allah hadirkan. Begitu manusia dalam ujiannya. Sebab itu bila Allah sempitkan takdir kepada kita, Allah susahkan takdirnya pada kita, semuanya kerana Allah Ta'ala sayangkan kita, nak suruh kita merasa nikmat dalam ujian tadi. Kerana orang ni akan rasa nikmat dalam ujian. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, punca semua ini, kita ni, kata Syekh Abdul Qadir, syahwat kita mengganggu hubungan kita dengan Allah. Kita sentiasa nak macam kita nak, lalu kita tak redha dengan ujian Allah yang tak sama macam kita nak. Itulah menghalang kita untuk dekat dengan Allah. Maka Allah Ta'ala paksa kita, sehingga akhirnya kita redha buat apa yang kita nak, kita takkan boleh. Takkan boleh. Supaya kita mendambakan diri kita dengan Allah. Maka demikian sunnatullah kepada orang yang beriman. Maka datang kali ini bukan lagi syahwat dunia, tapi takut akan hilang agamanya. Kata Nabi SAW, man khafallah adlaja. Siapa yang benar takut Allah, maka dia akan bersegera berjalan menuju Allah. Wa man adlaja, siapa yang masuk adlaja, siapa yang benar-benar takut Allah, dia sanggup keluar cepat walaupun di waktu malam. Kita kan kalau nak bersegera, malam pun keluar, tak payah tunggu esok. Man khafallah adlaja. Siapa benar-benar takut Allah, dia tak akan menipu-nipu kataannya. Sekarang kalau saya rasa takut sesuatu, saya tak tunggu esok untuk bermusafir, malam ni saya akan pergi keluar. Dan siapa yang benar-benar bersegera, balaghal manzilah, maka orang ini akan sampai pada Allah. Jadi biar yang kita bimbangkan ialah agama kita, biarlah yang kita bimbangkan akhirat kita. Lalu dengan itu kita bersegera melaksanakan perintah Allah. Dan bila mana kita bersegera melaksanakan perintah Allah, itulah tanda kita sampai. Tak lagi mana amalan kita bertangguh, menempuh, tunggu dulu, kita belum sampai. Tapi sampai peringkat bila hak-hak agama, itu yang kita segerakan, itu tanda kita sudah sampai kepada Allah. Tapi kalau terbalik, hal dunia kita segerakan, akhirat kita tangguh dan lambatkan, kemudiankan, kita masih jauh dalam perjalanan ini. Maka perhatikan setiap apa yang kita lakukan, kerana kita cepat atau lambat tetap akan kembali pada Allah. Apakah kita kembali dengan Allah dengan membawa apa yang Allah suruh kita bawa, ataupun kita meninggalkan amanah tadi.
datang kita dan kita bercita-cita nak kembali untuk melaksanakan amanah, kita akan mampu lagi. Maka kita akan dicela dengan kecuaian kita dan diazab dengan kebodohan kita sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.